Assalamualaikum. Isnin 5 Disember kami kembali bersama dengan anda untuk Malaysia hari ini. Untuk kita terus bawakan lebih banyak perkongsian bersama dengan kami berdua pada pagi ini. Saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrina Kasim pastinya akan menemani anda untuk sesuatu yang istimewa lah. Kalau kita lihat minggu ini pastinya tumpuan masih lagi terarah kepada pembentukan kabinet yang baharu. Di mana kita melihat 2 timbalan Perdana Menteri, 25 menteri yang menggotai kabinet baharu ini. Dan pastinya kita nak tahu ceritanya lebih lanjut selepas ini. Ya, mendapat pelbagai reaksi, respon dan akan kami pecahkan satu persatu setiap persoalan tersebut demi perbincangan, demi kita mengetahui berkenaan dengan hala tuju ke mana perginya barisan kabinet yang baharu ini dan lebih penting untuk menerajui setiap organisasi ataupun kementerian masing-masing dalam usaha kita bergerak ke arah 2023 yang lebih mencabar kabarnya. Apa pun Malaysia hari ini, pada pagi ini, sepanjang 1 jam siaran pada hari ini, hujung minggu yang lepas banyak perkara yang berlaku kan. Dan lebih penting pada kita untuk sentiasa cakna tentang apa yang sedang berlaku dalam negara kita, keadaan perubahan cuaca dan sebagainya. Betul. Dan yang pastinya juga kita mengharapkan agar anda sentiasa mengutamakan kesihatan diri dalam keadaan sekarang ini. Cuacanya yang tidak menentu, sudah tentunya memerlukan persiapan yang lebih awal untuk setiap daripada kita berwaspada dengan apa saja kemungkinan yang bakal berlaku. Dan kita juga melihat bahawa hampir di penghujung tahun 2022 dan pastinya kita tahu setiap kali permulaan tahun baru akan ada target ataupun impian kita dah terlaksana ke belum? Azam lah maksudnya. Ya, dan pastinya kita mengharapkanlah apa sahaja perancangan anda dapat disempurnakan sebaik mungkin dan perencanaannya diatur dengan teliti sebelum berakhir tahun 2022. Ya, betul. Saya pun tengah tengok checklist lah apa yang saya dah buat pada tahun ni. Tapi nampaknya banyak yang belum buat daripada yang dah buat. Nah, itu yang belum terhasil. InsyaAllah, itulah kehidupan kan. Tapi pagi-pagi macam ni rasa macam lapar lah. Mu nyerok tak lagi ni? Dok lagi. Nak nyerok apa? Tak tu deh. Baru minum air kopi tadi. Okey, apa yang kami lafazkan sebentar tadi dialog ni sebenarnya ini kali pertama juga kita berdialek dalam Sik Kedah yang ada campurannya daripada kaum Patani sendiri, masyarakat Patani. Itu kalau dengar tadi dia macam ada ke belah pantai timur pun ada kan? Betul, sebab start dengan mu kan. Lepas tu macam tak tu deh. Macam siam-siam sikit kan. Tak tu dia tu tahu tak maksud dia apa? Tak tahu, saya main cakap tadi. Tadi sebenarnya perbualan kita saya tanya kan. Anik dah bersarapan ke belum? Tu yang nyerok. Kemudian Anik kata belum lagi. Nak sarapan apa? Kemudian tak tahu. Tak tu. Itu yang kami akan bawakan ni antara keunikan masyarakat dialek Hulu Sik yang dikenal sebagai dialek Petani Sik yang berlaku disebabkan penggunaan bahasa dari Thailand. Kita tak nak berkongsi banyak. Satu perkongsian menarik yang kami ingin berikan kepada anda. Saksikan. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam morning. Salam orang Ulu, salam orang kampung, salam anak beranak, salam untuk semua adik-beradik, sepupu sepapak, tak kira jauh, tak kira dekat. Pakak mari teh lama-lama tak di rumah, Tenggelam Timur. Hari ni kita jumpa ke lokasi Kampung Jeresik. Lagu mana kena amah belakang. Moga-moga pakak sehat-sehat belakang anaknya. Sik, antara daerah di negeri Kedah yang terkenal dengan dialek Hulu. Dialek Hulu Sik juga dikenali sebagai dialek Patani Sik. Ini berlaku disebabkan penggunaan bahasa dari Thailand serta kemasukan penduduk ke perkampungan ini, terutama dari wilayah Patani. Muhammad Wahab atau lebih dikenali sebagai Cik Mat DJ, 36 tahun, merupakan individu yang berusaha untuk memperkenalkan logat istimewa ini kepada masyarakat, khususnya penduduk setempat. Mari pakat teko masuk sini pakai eceh-eceh. Kita buat les sama-sama dengan guru kita. Anak kelahiran kampung Lubuk Tualang, Sik Kedah cukup petah berdialek Hulu Kedah, terutama ketika melakukan penstreaman secara langsung di platform media sosial. Kita nak hakik naik bahasa kampung terus nak biar orang kenal. Lebih membuatkan dia nekat untuk mempelajari dialek Hulu Sik apabila ramai dalam kalangan masyarakat, terutama generasi muda, tidak pernah mendengar logat bahasa ini. Nak suruh baca komen. Lagi hatta pakai burung tutok. Burung tutok, Pak tu tanya dah, burung apa? Kita sama-sama dengan itu, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan selalu yang kita dengar
Ada yang kawan-kawan cerita kata bahasa ulu, bahasa kampung yang kadang-kadang dilekehkan, kata-kata macam kata orang tak minat. Kalau cakap apa bahasa kampung, kan apa pun, siok apa cakap kampung, seumpama orang menjatuhkan bahasa kita ni, padahal orang tak tahu asal-usul mari bahasa kita di mana. Jadi seumpama benar tu bagi cabar kita. Nak guna apa dengan zaman moden ni, lalu fikir-fikir kata kita guna Facebook. Kita guna Facebook supaya kita nak viral, kita nak beroyak ke demo kata bahasa kampung ni begini. Lah ni alhamdulillah lah benar tu tak ada masalah. Kita kata sambutan baik sampailah ke peringkat menteri, peringkat kerajaan negeri. Apa yang kita buat tu alhamdulillah kita kata sambut molek. Dia boleh terima apa yang kita buat dengan betul tujuan kita lah. Itu yang kita nak. Berketing. Orang ulu ni kata berketing mu ni lah duk cara berketing ni. Macam apa api orang bahasa buku banyak. Dah kira lita buka. Kira jadi berketing je. Selewak tabak. Lagu tu. Cik Mat kebiasaannya tidak berseorangan. Dia turut mempunyai pembantu. Jauh dengan menung tu. Lari jauh. Muhammad Afif Mat Jizan atau lebih mesra disapa DJ Apit Kambing, 28 tahun, menjadi rakan seperjuangan Cik Mat dalam mematabatkan bahasa Hulusik ini. Okey apa semua. Jadi kita kata kita boleh cerita. Harapan saya tu kalau boleh kita kena kekalkan lah bahasa dulu ni, bahasa Sik ni. Pergi mana pun, lagu mana jadi pun, bahasa Sik ni kita kena kekalkan. Baru boleh orang tu kita punya asal daripada mana. Kan, mari daripada mana, bila sembang-sembang, oh mu orang Sik, aku pun orang Sik, lagu tu lah. Ni duduk kampung, pergi duduk KL, klik cakap jeng, kan. Lagu tu lah. Selamat menonton, semoga terhibur. Dengar lagu ni nak kocak apa lah lo? Jangan pandang-pandang rumah, perlu cekik. Siapa sangka usaha ini membuahkan hasil apabila dapat menarik perhatian pendengar maupun penonton untuk turut sama meminati bahasa yang jarang diketengahkan. Aku pun berasa Kini pengikutnya di laman sosial utama telah mencecah 30,000 pengikut. Muhammad Isa Ahmad atau Pak Wah, 68 tahun, antara pendengar setia yang gemar mendengar celoteh Cik Mat. Kami setujulah. Pak cakap Sik ni bagi teruskan lah ni. Tak mau bagi pupuh kan. Lepas tu macam Mat DJ ni baguslah. Dia selalu cakap kampung kan. Bila kita dengar Mat DJ ni, kita rasa syok lah. Boleh ingat lama-lama klik kan. Itulah dulu-dulu ni duk cakap dengan budak-budak dengan kawan-kawan semua kan. Jadi kat kampung ni bagus ni. Selain itu, Pak Wah turut menjadi pengantara kepada anak-anaknya apabila terdapat perkataan yang tidak difahami. Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Walaupun logat Patanisi ini digunakan sejak abad ke-19, namun dialek ini kekal relevan kerana masyarakat daerah ini masih kerap menggunakannya. Namun, ini tidak bermakna bahasa Melayu baku tidak digunakan dalam kalangan penduduk. Dalam setiap program yang kita buat, walau live di dalam konti, bahasa buku ni bukan kata kita tak tinggal. Sebagai contoh, sesungguhnya Melayu dengan patung ni dia tak boleh pisah. Kadang-kadang kita buat terbit patung tak menggunakan bahasa Hulu. Bila patung menggunakan bahasa Hulu, dia jadi tak molek, dia kena guna bahasa buku. Sebagai contoh, patung yang kita beri pada anak-anak muda, biasa dengar ada nama tempat Takir di Terengganu. Ada nama tempat Kacau Dodo di seberang Takir. Jadi bila guna bahasa Hulu, dia jadi tak sedap patung ni. Dia kena guna bahasa buku. Kacau dodol seberang Takir, anak ansar di tengah padang. Pasal jodoh janganlah kau pikir, sampai masa yang akan datang. Jadi bila guna patung-patung, kita menggunakan bahasa buku. Ada juga kawan-kawan yang tanya, minat benar Cik Mat dengan patung. Kita kata, yalah pasal kita bergang cari. Kita bergang cari supaya kita takbuh kita anak Melayu ni tinggal pada patung. Kita berjawab pun dengan patung juga. Anak sepak menuju ke muara, batang rumput di tepi perigi. Cik Mat dan pantun berpisahnya tiada, bagaikan rambut bersimpul mati. Begitulah antara Cik Mat dengan Cakap Ulu, berpisahnya tiada.
Itu dia tadi DJ Mat Sik yang masih lagi mengekalkan bahasa warisan Hulu Sik ini. Saya rasa sesuatu yang perlu dibanggakan lah juga. Betul. Dan saya nak puji keindahan alam di kawasan Sik kan, kawasan kampung tersebut. Memang cantik. Kita yang berada di studio pada ketika ini pun rasa macam, boleh tak kita nak pergi nak tengok kan? Suasananya, budayanya yang masih lagi dikekalkan, dan itu antara kemeriahannya lah kan di luar bandar sebegitu. Sekali-sekala kalau dapat kita dengan begitu memang cukup mengasyikkan lah. Mu dah tahu nak nyorok apa nanti ni? Doktor deh. Selepas ini kita nak berkongsi perbincangan berkenaan dengan pembentukan kabinet baharu. Ini di Malaysia hari ini, jangan ke mana. Barisan Kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menemui noktahnya apabila Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan telah dilantik selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Beliau telah mengumumkan saiz barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang disertai seramai 28 Jemaah Menteri pada 2 Disember 2022. Jumlah saiz itu adalah lebih kecil berbanding 31 Jemaah Menteri dalam kerajaan sebelum ini. Barisan Kabinet ini telah selesai istiadat mengangkat sumpah jawatan menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatu dan Al-Mustafah Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah pada Sabtu lalu. Dalam barisan Kabinet baru, 2 timbalan Perdana Menteri telah dilantik dalam Kerajaan Perpaduan, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Fadilah Yusof. Selain itu, Ahmad Zahid turut dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, manakala Fadilah pula sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi. Anwar turut mengumumkan beliau juga menggalas tugas sebagai Menteri Kewangan. Antara nama-nama besar yang menyandang portfolio penting adalah Anthony Loke sebagai Menteri Pengangkutan dan Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Muhammad Rafizi Ramli diumumkan sebagai Menteri Ekonomi dan Ngah Koming dilantik Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan dilantik sebagai Menteri Pertahanan diikuti dengan beberapa jawatan menteri yang lain. Selain itu, pembentukan kabinet baru ini turut melibatkan 5 menteri wanita dalam pelbagai kementerian utama. Barisan kabinet akan dipanggil ke mesyuarat khas hari ini untuk penetapan peraturan-peraturan baru. Semoga dengan pembentukan barisan kabinet kerajaan perpaduan ini mampu memberi kabar gembira buat rakyat yang sentiasa menyokong barisan tertinggi kerajaan. Itu dia serba sedikit laporan ringkas berkenaan dengan pembentukan Kabinet 2022 yang mana kita memperlihatkan 2 timbalan Perdana Menteri, 25 menteri yang menganggotai Kabinet ini. Dan kita nak bawakan perbincangan lebih lanjut bersama dengan panelis kita. Elok kita perkenalkan di sebelah sini. Kita bersama dengan Datuk Zaini Hassan, penganalisis politik juga bekas pengarang kanan Utusan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Baik, Datuk, saya percaya daripada selepas pilihan raya umum, panjang perjalanannya sehinggalah kepada pembentukan kerajaan dan juga kabinet ini, Datuk masih lagi meneruskan analisisnya. Dan kita nak melalukan juga keberadaan tetamu kita yang bersama secara dalam talian, Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, penganalisis politik dan pensyarah kanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin kita boleh mulakan dengan Datuk. Datuk, tadi ada laporan rangkuman yang diberikan. Saya percaya cakap-cakap berkenaan kabinet ini ramai sekali dah bercerita di mana-mana platform sekalipun. Secara peribadinya ataupun secara mukadimahnya, Datuk, bagaimana pandangan berkenaan dengan pengumuman kabinet yang telah diumumkan ini? Ya, terima kasih Hanif. Saya rasa kita harus menerimalah hakikat bahawa pembentukan kabinet telah berlaku dan kita doakan yang terbaik kepada kabinet ini untuk menghadapi cabaran dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jika sampai tempoh 5 tahun akan datanglah. Jadi apa yang penting sekarang ni ialah mereka harus mengotakan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat dalam PRU ke-15. Saya rasa itu adalah
semua orang mengharapkan. Semalam Hanif, saya menerima satu panggilan. Okey. Telefon daripada satu kampung. Daripada seorang sahabat saya yang baik. Bekas CEO bank. Okey. Beliau adalah bekas CEO bank, kemudian bermusafir balik ke kampung. Duduk di kampung. Beliau mengatakan kepada saya, Zaini, apa dah jadi Zaini sekarang ni? Dalam kabinet ni apa dah jadi? Saya ni, orang kampung anggap saya ni educated sikit lah. Dia orang tanya saya apa dia. Saya tak tahu apa dah berlaku sekarang ni. Orang kampung bertanya perkara itu. Apa dah berlaku di peringkat Kuala Lumpur, di peringkat Putrajaya. Jadi kita dalam perbincangan tersebut kita dapat satu kata putuslah. Okey. Bahawa apa yang berlaku itulah dia. Walaupun hakikatnya di peringkat semasa kempen, sebelum kempen lagi pelbagai kata-kata telah dihamburkan bagi memastikan rakyat tertanam dalam pemikiran dan akhirnya memberi keputusan di atas kertas undi, tetapi berlaku sebaliknya. Jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa sentimen yang berlaku di luar sana. Sentimen berlaku bukan saja di peringkat perbandaran, di peringkat semi bandar, tetapi di peringkat kampung-kampung kita. Setuju. Di peringkat kampung-kampung juga bercakap tentang perkara itu. Jadi saya rasa kepimpinan baru sekarang haruslah bersedia untuk menghadapi tomahan, persoalan, pertanyaan dan sebagainya. Apabila mereka semasa pilihan raya, mereka membangkah atas dasar yang begitu ikhlas. Persepsi yang sebegitu. Begitu ikhlas. Tapi kemudian dia menjadi sebaliknya. Itu yang diperkatakan oleh Datuk Zaini sendiri, harus kita menerima seadanya keputusan ini. Kita juga inginkan pandangan daripada doktor juga. Doktor, bagaimana melihat mungkin reaksi, respon ketika ini? Ada nada kemarahannya, ada juga mungkin yang timbul rasa kekecewaan, malah ada juga sebilangan yang merasakan ini adalah kabinet baru yang mampu untuk mentadbir urus negara. Pandangan peribadi doktor pula bagaimana? Ya, terima kasih Hanif dan Rina. Pada saya dalam mana-mana pembentukan kerajaan, terutamanya bila melibatkan kerajaan gabungan, saya sifatkan ini kerajaan gabungan atau koalisi government, dia bukan unity government. Kalau unity government tu kita tidak ada pembangkang. Biasanya dalam pembentukan kerajaan gabungan yang melibatkan banyak komponen parti, kita mesti menjangkakan apa yang akan terjadi ialah aspek pragmatik dan bukannya idealisme. Sebab yang penting daripada pengalaman kita sejak 2018, kita dikenali dengan dua perkara saja, iaitu YMDB dan juga ketidakstabilan untuk 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Jadi kerajaan ini menerusi pembentukan kabinet. Sebab kabinet ini pada saya adalah satu enjin yang akan memacu kita ke depan. Dan kriteria yang menjadi ukuran pada Perdana Menteri kita, data belakang perkara yang saya sebutkan tadi, iaitu ketidakstabilan itu, sudah pastinya dia mahu melihat kerajaan ini kerajaan yang akan kekal ataupun mempunyai durability untuk 5 tahun akan datang. Jadi sebab itu pada saya ukuran idea seperti mana yang disebutkan waktu kempen sebelum pilihan raya ini tidak boleh kita jadi ukuran sangat. Sebab yang menjadi perkiraan sekarang ini perkara yang lain, dan yang benda besar di hadapan kita ialah soal kejatuhan nilai ringgit, soal kemelisitan ekonomi, soal kos sara hidup. Saya rasa ini yang akan cuba diatasi menerusi kabinet ini. Kita selaku rakyat perlu memberi kepercayaan penuh pada kerajaan ini, sebab apabila kita telah selesai melakukan pilihan raya dan pihak yang telah menang membentuk kerajaan, masing-masing pihak seperti pembangkang perlu redha, perlu menerimalah keputusan ini seperti banyak di negara lain. Tetapi negara kita ni pelik sikit saya lihat. Seperti pihak yang kalah tidak mahu menerima kekalahan. Sebab itu kita ada proses politik berpanjangan yang pada saya merugikan rakyat. Setelah kita melalui proses yang besar,
barisan kepimpinan, kita bagi kepercayaan kepada mereka yang menang untuk merajui negara. Kalau mereka tidak mampu, tidak boleh perform, dan kita ada peluang untuk mengubah pada 5 tahun akan datang. Okey, baik. Doktor, mungkin kita nak sambung persoalan kepada Datuk Zaini. Datuk, melihat kepada pengumuman antara yang saya kena tanya juga soalan ini. Ianya membuka kepada ruang pelbagai persepsi selepas pengumuman pembentukan kabinet. Dimulakan mungkin dengan jawatan timbalan Perdana Menteri itu sendiri dan juga jawatan menteri yang diberikan. Kenapa ruang ini diberikan untuk ada kritikan, untuk ada kelopongan tersebut dalam kabinet baru Perdana Menteri yang ke-10 ni? Ya, saya rasa itu semua jelaslah. Apabila you memberi satu kedudukan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada seorang yang masih lagi orang kata menghadapi masalah beliau sendiri, masalah perbicaraan di mahkamah dan sebagainya. Walaupun beliau belum lagi didapati bersalah, tetapi proses tersebut telah berjalan. Proses tersebut telah berjalan dan ini sedikit sebanyak memberi satu orang kata persepsi kepada rakyat. Tidak adakah orang lain lagi yang boleh dilantik menganggotai menduduki jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri berbanding dengan beliau. Jadi saya rasa itu adalah salah satu persoalan yang bukan saja dipersoalkan, bukan saja diperbincangkan, bukan saja diperbahaskan di peringkat negara, tetapi di peringkat dunia sendiri. Kalau kita tengok dalam akhbar-akhbar antarabangsa, mereka telah mula-mula pada peringkat awal apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menang, pujian telah diberikan. Tetapi apabila pelantikan kabinet telah berjalan, kritikan telah diberikan berdasarkan kepada kedudukan tempat kedua tersebut. Pelantikan tersebut. Jadi ini merupakan suatu sebagaimana Prof kata, we have to move forward lah. Tetapi walaupun move forward, tetapi dalam politik tetap politik lah. Dalam politik tetap politik, tetapi persepsi rakyat tu masih lagi tertanam dalam pemikiran. Setuju? Jadi dia akan makan masa untuk memulihkannya. Kecuali kalau kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat mengotakan janji-janji manis yang telah dihaburkan semasa pilihan raya. Termasuklah janji-janji orang kata janji-janji manis lah. Tol turun lah, harga minyak turun lah, kereta murah lah dan sebagainya. Saya rasa ini ada janji-janji kepada rakyat. Janji-janji kepada rakyat orang kampung. Adakah mereka boleh terima atau tidak? Tetapi dengan apa yang berlaku sekarang ni, saya rasa side blok pembangkang memainkan peranan yang penting. Saya rasa pembangkang telah menerima hakikat bahawa mereka akan menjadi satu pembangkang yang begitu efektif dalam parlimen kali ini. Jadi kita harus melihat sebagai orang media dan sebagainya, ini adalah peranan kita untuk check and balance apa yang berlaku dan dengan berani lah. Dengan berani. Saya rasa dalam pemerintahan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia lebih terbuka dari segi kebebasan bersuara dan sebagainya. Kita harap itu berlaku. Bila Datuk menyentuh tentang check and balance ini, mungkin kita nak tanyakan juga dengan doktor sendiri, bagaimana doktor melihat kewibawaan parti pembangkang ini yang kita melihat Perikatan Nasional bersama dengan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bersama-sama untuk melakukan semak dan check and balance ini sendiri bagi memastikan prinsip demokrasi berparlimen ini dapat kita teruskan? Ya, ada dua perkara saya nampak di sini. Pertamanya sebab ini pertama kali kita berada dalam situasi hang parlimen, di mana pada saya apabila Yang Pertuan Agong mengukuhkan cadangan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan, itu adalah satu big moment dalam sejarah kita. Tetapi malangnya pihak pembangkang dipimpin oleh PN tidak mahu menerima perkara itu. Jadi kita terlepas peluang dalam arti kata untuk mewujudkan apa yang saya sifatkan sebagai truth and reconciliation. Sebab masyarakat kita seperti terbahagi dua. Apabila kita tidak ada mana-mana majoriti yang jelas pada baru-baru ini. Jadi merujuk kepada usaha untuk menjadi check and balance yang efektif. Oleh kerana itu yang telah jadi pilihan. Dan kita percaya mereka dengan bilangan yang ada di parlimen itu
dapat mewujudkan apa kita panggil barisan pembangkang yang berbeza dengan sebelum-sebelum ini, dalam arti kata seharusnya mereka dapat mewujudkan apa yang saya sifatkan sebagai shadow kabinet ataupun kabinet bayangan. Untuk menjadikan perdebatan di parlimen menjadi lebih struktur, ada strukturnya. Kalau tidak kita tengok setakat ini, kalau misal kata isu pertanian, banyak orang boleh terlibat dalam membahaskan pertanian, tapi dia tidak detail. Berbeza kalau kita ada shadow kabinet, yang kita ada menteri bayangan berkenaan dengan pertanian, dia juga dilengkapkan dengan institusi untuk membuat pendidikan dan sebagainya. Kita akan dapati perbahasan lebih berkualiti di parlimen kita akan berlaku. Sekiranya itu kita dapat lakukan, dan kita check and balance yang baik ni ialah dia efektif, bukan sekadar menyekat kerajaan melaku itu dan ini, tetapi dia datang dengan satu idea lain yang juga boleh dipertimbangkan oleh kerajaan untuk dilaksanakan dan seterusnya memberi manfaat pada masyarakat. Kalau sekadar kita melakukan seperti old fashion, seperti lama-lama dulu, di mana hanya ada ketua pembangkang saja, yang lain-lain itu tidak ada, saya rasa itu bukan satu elemen check and balance yang kita harapkan pada masa ini dan pada masa akan datang. Baik, baik. Itu satu penerangan sangat baik berkaitan dengan check and balance. Kabinet bayangan juga yang perlu diberikan perhatian oleh pihak pembangkang di dalam Dewan Rakyat nanti. Okey, kita berhenti seketika, perbincangan akan kami terus lanjutkan. Saya percaya berkaitan dengan pembentukan kabinet ini, banyak sekali persoalan yang perlu dijawab, terutamanya pada hari pertama hari ini bermula tugas rasmi dan pada ketika ini juga sedang berlangsung mesyuarat pertama kabinet, mesyuarat khas untuk melihat kepada tata cara bagaimana menjadi menteri di jabatan ataupun menteri masing-masing. Selepas ini kita nak perbincangkan lebih lanjut dengan kehadiran muka-muka baru yang pertama kali menjadi ahli parlimen dan bagaimana pula pembabitan menteri wanita ini dalam kabinet ini. Semuanya selepas ini di Malaysia Hari Ini. Malaysia Hari Ini terus bersama dengan anda. Saya Hanif Yusof dan juga Hazrina untuk membawakan kepada anda berkaitan dengan perbincangan. Ini pembentukan kerajaan telah pun diadakan istiadat mengangkat sumpah dan hari ini adalah hari pertama setiap kementerian untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya sama ada menteri yang baru ataupun menteri yang lama kembali ke portfolio masing-masing dengan bilangan kabinet yang mengecil. Itu antara kota yang telah dijanjikan, tetapi terdapat juga bunyi-bunyi berkaitan dengan pelantikan ini, Rina. Bila menyentuh tentang pelantikan ini, Datuk, ada juga muka baru yang kali pertama menjadi ahli parlimen dan kemudian diberi tanggungjawab untuk memegang portfolio yang dianggap sebagai satu kementerian yang strategik. Contohnya Kementerian Pendidikan, Fadlina Siddiq, Kementerian Kesihatan oleh Dr. Zaliha Mustafa. Adakah pencaturan strategi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini melihatkan mereka dari segi sudut kredibilitinya, ataupun bak kata Hanif tadi, kerana kabinet yang mengecil ini, maka keterbatasan dari segi pilihan? Ya, saya rasa itu adalah satu keputusan yang baiklah. Ya, bijak apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi muka baru, fresh faces kepada jemaah menteri beliau. Jadi itu yang perlu kita dilakukan lagi lah, selain daripada melantik orang yang bermasalah di tempat-tempat tertentu, orang yang kalah memberi peluang, sedangkan ramai lagi yang menang. Contoh dia Kuala Selangor, contohnya Dr. Zulkifli. Dia pun terkejut, kita orang pun terkejut, semua orang terkejut apabila dia diketepikan dalam kabinet dan melantik orang yang kalah. Jadi itu pun satu persoalan yang timbul lah, yang saya rasa perlu nak baiki dah tak boleh dah. Diperjelaskan, saya percaya diperjelaskan dengan segera. Ya, dia harus diperjelaskan dengan segera. Dan saya rasa tuan tubuh tu sendiri, kalau dia kata dia dah kalah, dia boleh tolak. Macam Corbyn, contoh dia apabila ditawarkan menjadi Menteri Penerangan, beliau menolak disebabkan dia kata bagi peluang kepada orang lain untuk dapat pencen pula kan. Dia dapat pencen dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah accountability lah seseorang lah kan. Kalau you dah kalah, you kalah lah. Tak usahlah. Because it's too obvious. Dia terlalu orang kata ni sangat kan. Apabila pelantikan dibuat, apabila you dah kalah, sedangkan ada lagi orang lain. Tetapi dalam masa yang sama, sebagaimana Rina punya soalan tadi, saya rasa saya setuju. Apabila you beri muka-muka baru untuk menerajui portfolio strategik dalam kepimpinan ini. Dan bukan bermaksud kementerian yang lain itu tidaklah dianaktirikan dengan kepentingannya. Tapi itulah, kita nak bertanya kepada Dr. Asri. Doktor melihat kepada komposisi kabinet dari sudut yang pertamanya,
5 menteri wanita pada pemilihan pada kali ini. Ianya mewakili hanya 16% saja daripada senarai kabinet dan juga mungkin mendatangkan persoalan kepada adakah ianya mencukupi ataupun ianya satu lagi langkah yang kita lihat kepada satu perkara yang perlu diambil kira, Doktor? Ya, pembentukan kabinet ni ada beberapa prinsip lah kan. Yang pertama saya kata tadi ialah untuk pastikan kestabilan ataupun durability. Keduanya ialah kompetensi. Yang lain-lain itu seperti gender, seperti wilayah kan. Sebab kita tengok dari segi wilayah banyak daripada Perak Perdana Menteri Timbalan dan Menteri luar sebagainya kan. Saya rasa itu mungkin kebetulan. Okey. But cakap pada wanita tadi, ya kalau kita lihat di negara maju memanglah persentage wanita lebih 20%. Tapi dengan kerajaan kabinet yang ada pada hari ini, iaitu saiznya dalam 28 orang dan ada 5 wanita, saya rasa itu amat praktikal dan juga boleh diterima pada saya. Yang lebih penting selain pada menteri wanita ini juga, mereka menunjukkan kompetensi. Sebab ada antara mereka seperti Nancy ini telah menjadi menteri pelancongan dan ada beberapa yang baru seperti Hannah Yeoh dan sebagainya. Dan saya percaya mereka ada kebolehan tersendiri, mereka ada kepimpinan yang tersendiri yang akan kita lihat nanti bagaimana kementerian itu dicorakkan oleh karisma dan juga kepimpinan yang mereka ada itu nanti. Baik. Kita juga nak menyentuh berkenaan dengan agenda utama yang bakal dibawakan oleh kabinet yang baru ini, Datuk. Okay. Kita melihat bahawa dalam sudut pandang seorang Perdana Menteri ini, tentu setiap kali bila kita melihat perubahan pentadbiran itu, pemimpin yang baru akan ada prinsip yang baru, idea yang baharunya. Bagaimana sebenarnya untuk memastikan dari segi pembangunan negara, soal rakyat ini menjadi agenda utamanya? Ya, saya rasa itu sudah tentulah, because kita harus lihat bahawa cabaran negara pada tahun hadapan merupakan satu cabaran yang getir dengan kemelisitan ekonomi global yang akan melanda dunia dan akan memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. So saya rasa itu adalah satu cabaran bagi kabinet ini dan kita mendoakan supaya kabinet ini dapat bersatu, dapat mengorak langkah ke hadapan dengan lebih, orang kata, lebih agresif bagi memastikan bahawa put on the table, makanan di atas meja itu ada untuk rakyat. Begitu juga dengan food security, keselamatan makanan tu harus diberi keutamaan dan lain-lain lagi. Saya rasa kos sara hidup harus ditangani dengan betul. Kalau kita pergi pasar pun kita tengok harga barang terlalu melambung. Rina, betul lah, you sendiri sebagai ini. Jadi benda-benda tu semua harus ditangani dengan sebaik mungkin lah. Soal perut ini, politik perut, bukan politik. Politik perut tu harus diutamakan dalam kabinet kali ini. Jadi kita tolak tepilah perbezaan pandangan antara pembangkang dan kerajaan. Pembangkang juga sebagaimana Prof kata tadi harus ada schedule kabinet. Schedule kabinet one to one. Dia kena gasak satu demi satu dengan menteri. Kalau menteri KPDNKK contoh dia harus ada schedule kabinet KPDNKK dan KPDNKK. Dia kena ada check and balance kat situ. Saya rasa komposisi dalam parlimen kali ini adalah sesuatu yang menarik. Kerana kita harus ingat, bagi kita sebagai pemerhati politik, sebagai orang media dan sebagainya, ini adalah satu, orang kata, pemerhatian yang cukup kritis pada kali ini. Dan kita juga mengharapkan blok pembangkang memainkan peranan yang agresif, memainkan peranan yang berkesan, efektif bagi menghadapi, bagi memastikan perjalanan negara ini berjalan baik. Jangan lagi macam dululah. You asyik protes sampai tak habis. Ya, betul. Sampai sampai kita dah bosan tengok perjalanan parlimen. Betul. Pasal terlalu banyak sangat protes memprotes. Jadi siapa yang menang kali ini harus menjalankan tanggungjawab dia. Siapa yang kalah kali ini harus menjalankan tanggungjawab dia. Episod pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali itu kita harapkan tidak berada di penggal ini. Doktor, kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh Datuk sebentar tadi kepada cabaran utama pada tahun hadapan dengan cabaran ekonomi global yang sangat dijangka, sangat diperkatakan juga pada ketika ini. Kita dah ada Perdana Menteri selepas episod yang panjang
Doktor, hang parlimen itu, kemudiannya pembentukan kabinet telah pun diumumkan. Perkara pertama yang perlu dilaksanakan ataupun perlu ditackle terlebih dahulu oleh barisan kepimpinan di bawah Perdana Menteri ke-10 ini, apa yang perlu diberikan hala tuju utamanya, Doktor? Baik, dan pada saya ada beberapa perkara yang memerlukan tindakan cepat dan pantas daripada kabinet ini. Yang pertama, untuk mengurangkan kejatuhan nilai ringgit kita secara berterusan. Kalau perkara ini berlaku, kita akan lihat kekayaan kita menjadi semakin kurang berbanding dengan kalau kita berada dan bekerja di overseas. Kita juga menghadapi masalah untuk mengawal kos sara hidup sebab bila kita nilai ringgit jatuh, kita import barang banyak dan akan secara berterusan akan menaikkan kos sara hidup kita, itu antaranya lah. Jadi bila kerajaan juga menyebut bahawa ini dia beri masa 2 minggu untuk mengatasi ataupun agensi kerajaan datang dengan plan bagaimana untuk mengatasi kos sara hidup. Pada saya, kos sara hidup ini, kalau kita belajar daripada 2 dekad yang lalu, kita tak boleh turunkan dia sebab ini semua kuasa pasaran. Apa yang kita boleh buat ialah hanya menstabilkan dia ataupun status quo. Dan usaha kita secara berterusan, perlu kita beri tumpuan ialah terhadap untuk meningkatkan produktiviti. Sebab dengan cara itu baru kita dapat meningkatkan pendapatan. Bila pendapatan meningkat, jadi kita tidak rasalah kenaikan atau beban kos sara hidup itu. Dan di sini saya rasa ada beberapa model yang kita boleh lihat. Misal kata di negara jiran kita di Singapura, bagaimana dia meningkatkan produktiviti. Dia membuka pasaran dia untuk menarik apa kita panggil golongan pakar untuk datang. Dan industri dia tidak berdasarkan kepada buruh murah seperti kita ini. Apabila kita bergantung kepada tenaga pakar dan industri yang berasaskan teknologi, kita akan menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi, lebih baik. Jadi pendapatan rakyat kita secara tidak langsung akan dapat tingkatkan. Jadi ini banyak dibuat oleh negara lain. Persoalannya, adakah kita bersedia? Kita bersedia untuk membuka pasaran kita ke tahap yang lebih, kita kata, memerlukan tenaga profesional ini. Sebab setakat ini kita buka yang buruh, yang low scale kita panggil. Kita import Bangladesh lah, bekerja Indonesia di ladang. Yang ini tidak memberi kesan yang banyak dari segi produktiviti. Yang ketiga ialah soal inflasi. Inflasi yang kita hadapi sekarang ni bukan saja dia di luar pada kawalan kerajaan sebab dia melibatkan peringkat dunia. Apabila Amerika menaikkan interest rate dia, misal kata, dan soal isu peperangan yang berlaku di frame yang menyebabkan harga bahan api menjadi tinggi dan sebagainya, ini kita panggil benda yang sukar untuk kita kawal. Jadi apa yang perlu dibuat ialah bagaimana untuk menahan kesan daripada kemudaratan inflasi itu. Kalau boleh dengan soal itu saya kata tadi, dalam soal untuk mencari rangka meningkatkan produktiviti, meningkatkan pendapatan masyarakat kita, dan seterusnya ialah menarik pelaburan domestic investment. Sebab sekarang ini kita lihat semua negara berdepan dengan masalah pelaburan. Pelabur mereka sendiri pun tak keluar selepas COVID ini sebab mereka banyak tumpukan kepada untuk bangun ekonomi mereka sendiri. Jadi kita sebenarnya, kalau kita lihat statistik, ada jumlah besar pelabur kita yang melabur di luar negara. Pada saya, inilah masanya kita bawa mereka ni untuk melabur ke dalam negeri. Ini kita panggil DDI ataupun Domestic Investment. Sebab kalau itu kita dapat lakukan, kita juga dapat menaikkan kembali nilai ringgit kita. Sebab bila modal ini dibawa masuk ke dalam Malaysia, kita akan membeli ringgit Malaysia. Faham, baik. Masalah sekarang ni, salah satu sebab kenapa ringgit jatuh, sebab kita jual ringgit untuk dapatkan dolar. Jadi ini antara 4 atau 5 isu dalam soal ekonomi lah. Itu belum lagi kita cakap soal pendidikan dan sebagainya. Betul, setuju. Saya yang mengambil apa yang Datuk kata tadi, soal atas meja untuk dimakan, soal perut dan sebagainya, inilah perkara yang
perlu diberi perhatian untuk diketahui dengan segera ya. Dan yang pastinya juga kita melihat apabila doktor menyentuh tentang bagaimana perlunya kerajaan hari ini memikirkan tentang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan rakyat, menarik lagi pelabur dalam kalangan tempatan maupun asing ini. Datuk, bagaimana Datuk sendiri melihat bahawa kepercayaan harus diberikan semula kepada rakyat yang mungkin sebilangan daripada mereka yang menghadapi kekecewaan dan rasa gusar dengan kabinet baharu ini. Bagaimana nak mengembalikan kepercayaan ini dan dari segi mungkin nak menstruktur semula bajet 2023, Datuk? Ya, saya rasa itu adalah yang penting sekali. Kita nak tunggu pematangan bajet. Sama ada bajet yang dulu akan ataupun diperbaiki dan sebagainya, kita tak tahu. Tetapi itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Pematangan bajet tersebut itu akan menunjukkan hala tuju negara ke arah mana kita nak pergi, terutamanya dari segi merangsang ekonomi dan sebagainya. So itu adalah amat penting. Sebagaimana yang kita kata tadi, kita akan berdepan dengan satu cabaran yang cukup besar tahun depan. Dan ini adalah amat penting sekali. Dan sebagaimana yang saya cakap tadi, sudah sampai masanya kedua-dua pihak, pembangkang dan juga kerajaan harus bekerjasama, harus ada check and balance dalam parlimen setiap masa secara efektif. So itu adalah amat penting. Dan begitu juga dengan media sendiri juga harus terbuka dan lebih banyak boleh mengkritik, boleh memberi saranan yang baik dan sebagainya. So itu adalah the fourth estate, itu adalah amat penting. Selain daripada yang atas-atas sana. Dan selain daripada itu, satu lagi cabaran adalah cabaran Perdana Menteri sendiri. Apabila beliau juga memegang portfolio keuangan yang mana mereka sendiri menentang sebelum ini. Tetapi ini adalah satu cabaran lagi. Macam mana? Ini adalah satu lagi check and balance yang harus dilakukan oleh pihak sebelah sana bagi memastikan bahawa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri harus diperhatikan dengan betul-betul. Ini termasuk kepada barisan kabinet itu sendiri. Datuk, mungkin portfolionya mungkin ada yang berbeza. Muka baharu, wanita yang dilantik menjadi senator juga. Itu semua telah dilakukan. Dengan cabaran baharu seperti yang kita katakan untuk 2023 ini, tiada ruang untuk kesilapan bagi jemaah menteri baru ini? Sudah tentu. Rakyat sekarang memerhati kabinet ini. Sama ada rakyat luar bandar, sebagaimana saya cakap tadi, rakyat bandar dan sebagainya, profesional dan sebagainya, semua memerhati. Apakah langkah pertama yang akan dilakukan dalam tempoh 100 hari ini? Kita tengok banyak list 100 hari ini. Apa yang akan dilakukan sehingga 100 hari sehingga tahun depan. First quarter of next year. Orang nak tengok tu. Apa akan berlaku dari segi integriti. Contoh dia dari segi melawan corruption dan sebagainya. Dan adakah orang juga menanti adakah tokoh-tokoh yang disabitkan ataupun yang melalui proses tersebut akan dibebaskan atau tidak. So ini adalah satu cabaran kepada kerajaan ini. Kepada kerajaan ini. Orang memati itu. Adakah proses kehakiman itu akan dikawal ataupun bergerak bebas dan sebagainya. Ini juga akan diperhatikan oleh rakyat. Baik. Kita juga nak dapatkan pandangan daripada doktor sendiri menyentuh tentang kabinet baharu ini. Kalau dahulunya mereka ini seteru, tapi sekarang ini perlu duduk semeja bersatu mencari satu penyelesaian yang baik bagaimana untuk melihat bahawa keutamaan yang pertama adalah kepentingan negara. Doktor. Ya, itu dunia unik pada ahli politik dia faham. Dia tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada kawan yang berkekalan. Jadi itu berbalik pada kalau kita sorok kempen ke apa berlaku 20 tahun sebelum ini kan. Semuanya telah bertukar. Itu jadi kepada kami seperti pemerhati dalam politik ni, kita kata benda yang kekal dalam politik ni ialah perubahan. Jadi apapun perubahan itu, kita harapkan dia kebaikan kepada rakyat dengan memberi fokus pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar politik untuk mendapatkan kuasa semata-mata. Dan menyentuh soal bergerak ke hadapan, selain pada soal ekonomi, kita juga akui soal apa kita panggil rule of law merupakan satu perkara yang amat penting, sebab ini berkaitan dengan soal bagaimana bukan sahaja kita diperhatikan pada peringkat antarabangsa, tapi ini menyentuh soal bagaimana kita membentuk peradaban kita sebagai bangsa yang bermaruah, berintegriti.
kita mesti menguruskan perjalanan pentadbiran keadilan kita dengan bukan saja dilihat adil tetapi juga mempunyai satu governance atau tata kelola yang baik. Okey. Kalau kita masih ingat beberapa hari lalu selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-260. Okey. Ada disebutkan bagaimana soal Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman itu perlu dilihat kembali dari segi keanggotaannya dan dari segi untuk mengurangkan campur tangan Perdana Menteri dalam pelantikan Ketua Hakim Negara ini. Betul. Dan perkara ini saya fikir dia bukan sengaja ditimbulkan begitu saja sebab kita ada sejarah panjang dalam soal takbiran keadilan ini. Ini yang kita kata akhirnya pergi kepada situasi apa kita panggil seperti political prosecution ataupun pendakwaan terpilih. Baik. Dan dia dikenakan terhadap ahli-ahli politik tertentu termasuk Perdana Menteri kita. Jadi kita tidak boleh semata-mata membuat keputusan orang itu telah dibawa ke mahkamah utama ahli politik. Dia telah pun bersalah. Sebab dalam sistem kita asasnya itu boleh dipersoalkan. Seperti juga laporan terhadap jawatan kuasa mengkaji buku Tommy Thomas itu. Kita lihat perkara ini dengan jelas berlaku di mana Perdana Menteri pada waktu itu tidak mengikuti saranan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Dengan mengemukakan nama yang tidak dikemukakan oleh Suruhanjaya itu. Jadi ini semua perkara yang menyebabkan negara kita dipandang berbeza bermasalah pada peringkat dunia ni sebab kita tidak meletakkan satu perkara yang utama iaitu rule of law ni dalam konteks yang betul. Okey, Dr. Asri Kita harapkan kerajaan ini bergerak ke hadapan, perkara ini juga diberi perhatian yang serius supaya dia dapat meningkatkan keyakinan pihak pelabur dunia dan tamadun kita sendiri. Dalam konteks untuk mewujudkan keadilan dan pentadbiran keadilan yang lebih bersih, cekap dan dihormati. Okey. Doktor, terima kasih banyak. Datuk, ringkas sahaja. Masa untuk bekerja sekarang ini bagi Kabinet. Ya, saya rasa masa untuk bekerja bagi Kabinet. Jadi ini adalah masanya untuk mereka menunjukkan bahawa keputusan yang telah dilakukan sehinggalah pembentukan kerajaan ini adalah betul. Jadi itu saja. Okey, ini kita melihat Kabinet baharu harapnya dapat mengharungi dari segi era kematangan politik itu sendiri. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk Zaini Hassan, penganalisis politik bekas pengarang kanan utusan Malaysia. Juga bersama kita secara dalam talian Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, penganalisis politik dan pensyarah kanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UM. Terima kasih kedua-duanya bersama kami hari ini. Ya, betul. Ini waktu untuk bekerja, bukan hanya untuk buat poster semata-mata. Jadi sila dan selamat bekerja lah ya kepada semua yang telah pun dipilih dan dilantik. Kita berhenti seketika, banyak lagi perkembangan yang kami bawakan di Malaysia hari ini selepas ni. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Sekejap, Rina. Sebelum itu, silakan. Apa yang ada sesuatu tu? Okey, sebenarnya nak wawarkan sesuatu. Ini berkenaan dengan Brunch with Women Talk. Women Talk bakal mengadakan sesi Brunch with Women Talk untuk beramah mesra dan berkongsi kisah ikon wanita Malaysia. Antara panel yang akan menyertainya. Ya, kita ada Christy Eng, Jacqueline Victor, Hannah Delisha dan ramai lagi. Daftar sekarang di www.extra.com.my/WTBrunch atau imbas kod QR yang tertera pada ketika ini. Tempat adalah Terhad. Jumpa anda di sana. Okey. Jika anda diminta menamakan 3 orang yang paling anda sayang, adakah anda termasuk di dalam senarai tersebut? Jangan lupa saksikan episod Women Talk bersama Proviton yang akan membincangkan tentang topik self-love pada 10 Disember, Sabtu 5 hingga 5.30 petang. Wow, okey. Itu antara yang menarik untuk dibawakan kepada anda. Dan perbincangan kita tadi berkaitan dengan pembentukan Kabinet, diharap dapat memberi sedikit pencerahan, pemahaman. Kita perlu terima berkaitan dengan pelantikan ini, tapi dalam masa yang sama, kita kena pantau, kita kena semak dan seimbang ya berkaitan dengan pelantikan ini juga. Dan kita akan kembali semula esok dengan topik menyentuh tentang kesihatan iaitu penyakit autoimun. Ya, untuk pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut, esok kena saksikan kamilah di Malaysia hari ini. Okey, senyum selalu, jaga diri semua. Saya Remy Swan. Saya Azrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.